Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria ucapkan kepada anda semua. 20 Februari 2022 hari Ahad. Ramai yang bercuti hari ini mengambil kesempatan beriadah bersama keluarga ataupun kelab-kelab pemotoran, kapcai, big bike, skuter, kelab-kelab kereta dan sebagainya. Komuniti-komuniti ini mungkin mengambil kesempatan untuk berkumpul, jalan-jalan, family day dan sebagainya. Berhati-hati di jalan raya, patuh SOP. Dan ramai juga yang dah mula buat kenduri kahwin. Selamat pengantin baru. Dan jangan lupa patuh SOP. Dan penting sekali kita sama-sama terus berdoa agar COVID-19 ini dapat kita nyahkan, ataupun kita kawal dan sebagainya. Okay, tiada yang mustahil. Okay, dengan adanya izin Allah. Doa tu lah doa. Kadang-kadang menteri-menteri ni bila berucap, terutamanya macam Menteri Kesihatan KJ ni yang sekarang ni tengok ramai yang kecam. Okay, saya nak tengok lah kalau sekali dia bagi cerita sidang media ni, dia mulakan dengan doa. Doa, dan juga dia menggalakkan rakyat Malaysia berdoa. Tapi tak ada yang dicerita pasal vaksin, booster. Okey. Tapi saya tengok ramai juga di kalangan yang pro vaksin dah jadi anti vaksin. Dia anti vaksin dos booster tu yang berani tampilkan diri, dan ustaz-ustaz pun ramai yang tampilkan diri menegur secara halus kepada KJ ni, Menteri Kesihatan ni. Ada yang ustaz tu lagi berani suruh KJ letak jawatan. Dah cerita pasal tu pula, pasal COVID, okey, pasal KJ pula. Tak apa, kita tutup cerita ni. Sebut tadi pasal ustaz, okey. Ustaz Abiliu. Dia ni pun ada juga yang bila saya sebut perkataan ustaz atau nama pergelaran Ustaz Abiliu tu, ada yang komen. Abiliu dia bukan ustaz lah, kan? Tak kisahlah, tapi kalau dah dia banyak mencurahkan ilmu keagamaan, tak salah rasanya. Okey. Kita panggil dia ustaz. Nampak kat situ? Okey. Jadi sekarang ni sidang media pun sudah kita viral nampaknya. Okay, tak apa, saya sharekan sikit secara ringkas nanti selepas video saya ini. Dan kita mengharapkan nasihat daripada pihak polis supaya jangan timbul spekulasi berbelit juga lidah nak sebut ni, spekulasi ataupun provokasi dan sebagainya dalam kes ini, kerana ia sudah dalam proses perundangan mahkamah. Jadi nak komen lebih-lebih pun saya tak beranilah. Okay, sebab ia dah jadi dalam satu kes mahkamah. Tapi apa yang penting, kita berdoa sama-sama agar kebenaran terbukti. Jika itu adalah satu pertuduhan fitnah jahat yang menjijikkan, semoga yang menyebabkan fitnah itu juga akan didakwa di proses seterusnya. Dan tapi saya yakin jika ia adalah satu fitnah jahat, dalam kurungan saya yakin ia adalah satu fitnah jahat, kita mengharapkan agar proses perundangan mahkamah itu telus. Sama-sama berdoa. Okey, jadi tersilap kata, terkasar bahasa, saya mohon ampun dan maaf daripada hujung rambut sampai ke hujung kuku jari kaki saya. Yang pastinya tersaksikan sidang media Ustaz Abiliu dan juga PDRM. Tersilap kata, terkasar bahasa, saya mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur pada Allah beri nikmat dan kebaikan dalam hidup kita tanpa henti siang dan malam. Jadi setiap yang berlaku dalam hidup ni ada tujuannya supaya kita ingat Allah SWT. Jadi berdasar apa yang tuduhan tadi, jadi saya rasa melihat tuduhan ni satu tuduhan yang tak berasas, melampau, dan orang kata memang tujuan utamanya saya nampak untuk menjatuhkan credibility saya, dan untuk supaya saya nampak supaya dihina, supaya direndahkan, supaya saya menghentikan kerja-kerja membantu, dan saya percaya yang dia bukan daripada satu kumpulan yang merancang, dan bukan satu dua orang, tapi satu individu saja dan 11 pertuduhan. Pertuduhan yang dituduhkan pada Ustaz Rafiq ni adalah 11 pertuduhan daripada satu pengadu sajalah, di bawah Seksyen 509 Kanun Kesiasaan. Pertuduhan tu pun kita dapat maklumat last minute dalam minggu lalu, kan? So kita pun prepare untuk datang kepada mahkamah pada hari ini dan dibacakan pertuduhan-pertuduhan tersebut, di mana kita kekalkan pengakuan tidak bersalah, dan tarikh sebutan telah pun ditetapkan oleh pihak mahkamah pada bulan 4 untuk penyerahan segala dokumen-dokumen yang berkaitan kepada kita untuk kita sediakan kita punya pembelaan.
Setakat ni tanpa dokumen-dokumen tersebut kita pun tak boleh nak bagi maklumat malas yang banyak lah. So apa-apa pun kita akan tunggu pada bulan 4 yang akan. Tarikh pembicaraan setakat ni ditetapkan pada bulan 6 tahun Saya baru beberapa hari lepas lah, dalam beberapa hari ni saya pun terkejut juga, memang saya tengah dalam dalam kerja amal urus dekat Sabah ni 40 hari. So tiba-tiba saya dapat tahu tu, saya pun macam terkejut juga. Bukan plan sini datang untuk ke mahkamah, tak ada. So saya terus ke, memang plan untuk kerja ibadah. tapi saya tak rasa apa sebab saya tahu saya tak bersalah dan saya yakin ni semua perancangan yang bukan ramai orang lah. Saya tahu ni perancangan ramai orang daripada dulu lagi. Macam-macam lah gangguan terhadap kerja amal ni, cuma saya selalu cerita yang bahagian positif-positif je. Tapi saya redha dengan segala ketentuan Allah. Saya anggap ni satu ujian Allah untuk saya. Tujuan tiga je, ampun dosa, beri pahala, naik darjat. So saya rasa tenang lah melaluinya sebab kena pula tengah kita buat kerja amal, tu ajalah Allah. Saya tak rasa. Ujian ni memang setiap kali kita akan rasa macam bila setiap kali terkena tu kita rasa sangat berat lah. Dan saya pada dulu belajar, orang alim ajar, orang kata kita kena bangun malam nangis ke Allah, doa hidayah. Dan bila kita ditentang dalam buat kebaikan ni, dia kata Maulana Yusuf, jangan bersedih sebab dia satu ujian yang datang ni satu sunnatullah. Dalam buat kebaikan ni sunnatullah. Walaupun kita berusaha untuk buat sehabis baik, walaupun kita tak sempurna. Bayangkan Nabi Muhammad yang paling sempurna, yang paling baik, tak bandingkan diri jauh langit dan bumi. Orang yang paling baik begitu pun kita dengar macam mana punya ujian untuk berkongsi kebaikan, untuk menyayangi orang tanpa mengira bangsa, agama. Jadi saya rasa macam rasa bersyukur dengan ujian ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk saya. Tuan doakanlah supaya Allah beri kebaikan, dia angkat musibah yang banyak dalam negara kita, tak berhenti sekarang ni kan, musibah demi musibah, ujian demi ujian. Sebenarnya tanpa mengira bangsa, agama, kita kena bersatu hati mendoakan ini. Tapi tak tahulah, mungkin zaman ujian ni zaman orang yang zaman tak berhenti kan, tak disalahkan siapa, mungkin keadaan sekarang ni. Sebab tu kita kena doakan kebaikan, rahmat untuk negara kita yang kita cintai, sayangi, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sidang media Polis Diraja Malaysia, kenyataan media pengarah Jabatan Siasat Jenayah berkenaan dengan tuduhan kes gangguan seksual melibatkan seorang pendakwa bebas. Okey. Untuk makluman, pada 7 bulan Ogos tahun lepas 2021, pihak Polis Diraja Malaysia telah menerima satu laporan terhadap seorang pendakwa bebas bernama Ibit Irwan bin Ibit Liu yang didakwa melakukan gangguan seksual dengan membuat hantaran gambar dan perkataan lucah pada pengadu. Terdahulu daripada itu, satu laporan polis juga turut dibuat oleh pengadu yang lain berhubung dakwaan kesalahan yang sama. Rentetan daripada laporan-laporan ini juga, satu lagi laporan polis dibuat terhadap tertuduh. Jadi keseluruhan sebanyak 3 laporan polis telah diterima, yang mana 2 laporan disiasat bawah 509 Kanun Kesiasaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Butiran pengadu bernama Irwan bin Ibrahim Liu, berumur 38 tahun dan telah berumah tangga. Pada hari ini 18 Februari 2022, penama telah dituduh di Mahkamah Magistrate Tenong, Sabah. Sebanyak 11 pertuduhan telah dibuat ke atas tertuduh di bawah Seksyen 509 Kanun Kesiasaan, iaitu membuat penghantaran gambar dan perkataan lucah dengan maksud mengaibkan kehormatan seseorang melalui aplikasi WhatsApp. Kesemua pertuduhan adalah bagi kesalahan yang didakwa berlaku di daerah Tenong, Sabah antara bulan Mac 2001 hingga Jun 2021 terhadap seorang perempuan bersangkut Tenong Report bertarikh 7 bulan 8 2021. Untuk makluman, jika disabitkan kesalahan, tertuduh boleh dihukum dengan hukuman pemenjaraan selama tempoh boleh sampai 5 tahun atau dengan denda atau dengan kedua-duanya sekali. Akhir di sini, pihak Polis Diraja Malaysia memohon kepada semua pihak untuk tidak membuat sebarang spekulasi dan provokasi bagi memastikan prosiding perbicaraan
berjalan dengan lancar di mahkamah. Sekian, terima kasih. Kita membuat siasatan daripada berbagai-bagai sudut. Selain daripada di bawah seksyen-seksyen tersebut, kita juga pihak IO dan pihak unit siasatan terkelas melihat perkara yang tuan beritahu tadi, sama ada unsur-unsur fitnah atau tidak. Tetapi di akhir siasatan kita, setelah kita dikumpulkan bukti-bukti yang nyata, inilah hasilnya tindakan-tindakan yang dibuat pada hari ini. Mangsa-mangsa berusia antara 21 hingga 40 tahun, nasihat kepada orang ramai agar pihak-pihak tertentu tidak membuat sebarang spekulasi atau provokasi, dan biar undang-undang dilaksanakan dengan seadil-adilnya kepada mereka-mereka yang dituduh dan juga kepada pengadu dalam hal ini. Dan kita serahkan kepada pihak mahkamah untuk tentukan dalam kes ini. Kemungkinan kalau ada bagi satu lagi kes, kita nak tengok sama ada setelah kita menjalankan siasatan menyeluruh, baru kita akan merujuk perkara yang sama seperti yang mana yang berlaku di Tenom ni kepada pejabat pendawa raya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan media kerana telah datang pada pagi ini di IPD Tenom. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.